Hai anak-anak pelajar dan rakan-rakan guru semua, apa kabar? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Cikgu Jenny dan pada hari ini, Cikgu akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Baiklah, topik pembelajaran kita pada hari ini terdapat dalam bab 4.9 dan tumpuan topik kita pada hari ini ialah hidangan pastry. Okey, jadi Cikgu berharap semua pelajar sudah bersedia. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca standard pembelajaran. Okey. Jadi yang pertama ialah mengklasifikasi pastry dan memberi contoh. Yang kedua, mengenal pasti bahan dan kaedah membuat pastry. Ketiga, merancang menu dan memilih resepi pastry. Dan yang keempat ialah menyediakan mise en place berdasarkan menu yang telah ditentukan. Okey, jadi kita ada 4 standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi, untuk permulaan, sebelum kita pergi kepada pembahagian ataupun jenis-jenis ataupun klasifikasi pastry, pelajar harus memahami dulu apa dia hidangan pastry. Okey, jadi pastry merupakan campuran dough yang diperbuat daripada tepung, lemak dan juga cecair. Okey. So ada 3 bahan yang simple saja untuk membuat pastry ini, tetapi outcome dia adalah fantastic. Betul kan? Okey, jadi yang kedua, hidangan pastry ini adalah termasuk makanan ataupun masakan seperti pie, tart dan quiche. Okey, sebutan dia ialah quiche, bukannya quinci. Okey. Dan tart ini di sini ejaan yang dalam buku teks adalah TAT, tetapi dalam hari yang biasa ataupun dalam kebiasaannya kita biasa jumpa ejaan perkataan tart TART. Okey. Jadi ada 3 masakan untuk hidangan pie yang biasa kita nampak. Okey, ia adalah pie, tart dan quiche. Okey. Klasifikasi pastry. Jadi pastry dapat dibezakan dengan ketinggian kandungan lemak. Jadi maksudnya ada beberapa jenis pastry. Jadi setiap pastry itu mempunyai kandungan lemak yang berbeza-beza. Okey, jadi kandungan lemak ini memberi tekstur berlapis ataupun peroi. Okey. Jadi setiap jenis pastry mempunyai sukatan yang berbeza. Oleh kerana cikgu dah sebut tadi, pastry ini ada beberapa jenis. Jadi setiap jenis ini juga dia mempunyai sukatan-sukatan untuk tepung yang berbeza, untuk lemak yang berbeza dan untuk bahan-bahan lain lagi yang berbeza. Jadi perbezaan itulah yang menentukan pastry itu ialah jenis apa. Okey, boleh faham? Okey. So, apakah ciri-ciri yang baik bagi pastry? Okey, jadi kita lihat sini, ciri-ciri pastry yang baik adalah seperti berikut. Yang pertama, ia mesti ringan. Yang kedua, berkelopak. Seterusnya berlapis, rangup, keras, mudah lerai. Dan pastry itu mestilah berwarna kuning keemasan. Okey. Jadi campuran tepung yang kita masukkan atau yang kita campur dalam pastry itu disaluti dengan lemak untuk mengurangkan pembentukan gluten. Okey, saya harap pelajar semua faham. Terdapat pastry yang mengandungi yeast. Okey, jadi apakah pastry yang mengandungi yeast ini? Okey. Okey, itu dia, pastry Danish. Jadi pastry Danish ini merupakan satu-satunya pastry dalam beberapa jenis pastry, okey, yang mengandungi yeast. Okey, jadi itu adalah perbezaannya daripada pastry-pastry yang lain. Okey. Kemudian pastry Danish ini mempunyai campuran lemak yang tinggi. Okey. Dan di situ dia letak sini ialah kaedah lapisan yang banyak. Jadi ia menggunakan kaedah lapisan ataupun mempunyai kaedah lapisan yang banyak. Okay. Oleh itu juga ia merupakan pastry yang mempunyai ciri-ciri seperti gebu, ringan dan juga berlapis. Okay. Contohnya puff dan juga croissant. Jenis-jenis pastry dan kaedah membuat pastry. Okey, jadi cuba lihat ada berapa jenis pastry yang kamu nampak di situ. Okey. Alright, jadi ada 5 kesemuanya jenis-jenis pastry. Okey, jadi lihat yang pertama itu namanya ialah
pastry rapuh. Okay. Kemudian yang kedua, pastry lapis. Ketiga, pastry Danish. Kemudian pastry phyllo. Okay, dan pastry choux. Okay, sebutan dia bukan Cox, tapi sebutan yang sebenar, yang betul ialah pastry choux. Okay, jadi ada 5 jenis pastry kesemuanya. Okay, jadi kita lihat pastry yang pertama, iaitu pastry rapuh. Okay, jadi pastry rapuh merupakan pastry yang paling mudah dan paling biasa dibuat. Okay, kemudian hasil pastry ini adalah seperti tart dan juga quiche. Okay, bukan quiche tetapi quiche. Okay, alright. Jadi seterusnya, pastry rapuh ini menggunakan kaedah cara gaul ramas, iaitu menggaul ramas lemak dan juga tepung. Okay, dan kemudian air itu dimasukkan ataupun dicampur untuk menghasilkan dough yang lembut. Okay. Kemudian jikalau adunan ditambah dengan gula, adunan itu kita akan panggil sebagai pastry rapuh manis. Okay. Jadi berikut adalah contoh-contoh bagi pastry rapuh. Okay, ada 3. Yang pertama ialah sardin gulung, tart buah-buahan dan juga quiche Lorraine. Okay. Jadi cikgu nak tunjukkan contoh. Okay. Ini ialah apa? Cuba pelajar teka. Apakah gambar raja ini? Ya, ini adalah sardin gulung. Okey, jadi kita lihat gambar raja yang kedua. Okey, boleh tak pelajar teka apakah masakan ini? Ya, ini adalah tart buah-buahan. Okey, dan yang ketiga pula. Okey, saya rasa pelajar boleh teka sudah. Ini adalah quiche Lorraine. Okey. Baiklah, kita lihat. Okey. Jadi pastry yang seterusnya iaitu pastry lapis. Okey, kita kenali dulu pastry lapis apa dia? Okey, jadi pastry lapis ini adalah gabungan dough tepung dan juga lemak. Okey, ia juga dikenali sebagai puff pastry. Jadi puff pastry ini adalah ringan dan berlapis-lapis. Okey, ringan dan berlapis-lapis. Okey. Oleh itu, jikalau pastry itu berat dan tidak berlapis, maka cara penyediaan dia adalah salah. Okey, jadi kalau kamu lihat pastry lapis, mestilah ringan dan berlapis-lapis. Okey, jadi pastry lapis ini juga mempunyai lemak yang tinggi. Okey, maksudnya jumlah sukatan lemak untuk pastry lapis ini adalah tinggi. Okey, jadi oleh kerana itu, kerana pastry lapis ini mempunyai lemak yang tinggi, maka pastry itu akan menjadi ringan, rapuh dan juga berlemak. Okey, jadi berikut adalah contoh-contoh bagi pastry lapis. Iaitu yang pertama curry chicken puff dan contoh yang kedua ialah cinnamon roll puff. Okey, jadi cikgu tunjukkan contoh. Okey, saya fikir pelajar semua sudah kenal masakan ini ya. Ini adalah curry puff, betul? Okey, curry chicken puff. Okey, kemudian gambar raja yang kedua, ini adalah cinnamon roll puff. Okey, jadi seterusnya yang ketiga pula, kita sama-sama belajar tentang pastry choux. Okey, betulkan sebutan pastry choux. Okey, jadi pastry choux ini adalah pastry yang sangat ringan dan mempunyai inti krim. Okey, kemudian mempunyai dough iaitu eclair dan juga profiterole. Okey, dough eclair dan juga profiterole. Ada 2 jenis dough. Jadi kaedah memasak untuk pastry choux ini adalah yang pertama, mencairkan susu atau air bersama dengan mentega. Okey, setelah mentega itu cair, tepung akan dimasukkan dalam periuk, kemudian membentukkan dough. Dan akhir sekali, yang ketiga, adun dough dengan telur. Okey, jadi pastry choux ini merupakan pastry yang kembang dan mempunyai dalam dia adalah berongga. Okey, pastry choux ini kembang dan juga ia mempunyai rongga. Okey, jadi contoh bagi pastry choux adalah seperti berikut, iaitu cream puff, chocolate eclair dan juga caramel profiterole. Okey, so ini adalah contoh bagi cream puff. Okey, mempunyai inti krim kalau kamu lihat di situ. Kemudian ini ialah, boleh teka mana satu?
Ya, ini adalah coklat in clay. Alright, dan ini yang ketiga adalah caramel profiterole, di mana caramel itu dituang di atas profiterole ini, okay? Baiklah, ini adalah berkenaan dengan pastry choux. Okey, seterusnya yang keempat, jenis pastry yang keempat ialah pastry filo. Pastry filo merupakan dough pastry yang nipis. Okey. Ia digunakan sebagai lapisan dalam pelbagai jenis pastry. Okey, jadi pastry filo ini terdiri daripada adunan tepung, cecair dan juga lemak. Simple kan? Dia punya bahan-bahan tepung, cecair dan lemak. Okey. Kemudian hasil pastry adalah seperti nipis. Kertas nipis. Kertas yang paling nipis. Cuba kamu bayangkan kertas A4 tu. Okey, so itu adalah pastry filo. Okey, oleh kerana dia sangat nipis, maka ia it's very fragile. Okey, oleh itu ia tidak stabil dan mudah pecah. Oleh itu kita kena handle, with care. Okey, berhati-hati apabila menggunakan ataupun kita memasak pastry ini pastry filo. Okey, jadi berikut adalah contoh-contoh bagi pastry filo. Okay, ada dua di situ. Yang satu ialah baklava. Kemudian yang kedua ialah apple strudel. Okey, baklava dan apple strudel. Jadi cikgu ingin tunjukkan gambar raja. Okey, ini adalah baklava. Alright, dan gambar raja kedua ini ialah apple strudel. Okey, jadi kamu bayangkan sajalah. Dia macam kertas kan? Kertas A4, kemudian kita masukkan inti, kemudian kita bentukkan dia. Okey, itu maksud cikgu. Pastry filo yang seperti kertas yang nipis. Okey, yang terakhir ialah pastry Danish. Okey, jadi pastry Danish ini adalah hampir sama dengan pastry lapis. Okey, hampirlah sama, bukanlah 100% sama. Kemudian persediaan sama juga seperti pastry lapis. Okey, kalau dia hampir sama, kemudian persediaan juga sama, jadi pastry ini apa beza dia? Inilah beza dia. Okey. Okey, perbezaan dengan pastry lapis ialah kandungan dalam dough. Jadi apakah kandungan yang membezakan dua pastry ini? Yes, ia menggunakan yeast. Untuk pastry lapis tidak ada yeast. Tetapi untuk pastry Danish ini menggunakan yeast. Okey. Jadi ada contoh di situ. Yang pertama ialah cherry almond Danish dan yang kedua ialah cherry pinwheel. Jadi okey, inilah gambar raja yang cikgu dapat. Okey, ini adalah cherry almond Danish. Okey, ada almond dengan cherry, tetapi kalau kamu tengok gambar raja ini dia ada sedikit keju. Dia letakkan keju juga. Alright, kemudian yang kedua, okey, ini adalah cherry pinwheel. Okey, so itu adalah berkaitan tentang pastry Danish. So, kita sudah tamat berbincang tentang 5 jenis pastry. Okey, seterusnya kita akan bincang pula tentang bahan-bahan buatan pastry. Okey, kita bincang dengan bahan-bahan buatan pastry. So, apakah bahan-bahannya? Bahan yang pertama ialah tepung gandum. Okay. Jadi tepung gandum merupakan bahan yang utama. Okay. Tepung gandum juga merupakan sumber bagi karbohidrat. Tepung gandum ini menyerap cecair. Tulis di situ penyerap cecair dan juga ia membantu untuk menggabungkan dough. Okay. Seterusnya tepung gandum akan meningkatkan volume dough pastry. Okay. Seterusnya membentuk jaringan gluten sehingga terbentuk struktur akhir produk. Kemudian untuk pastry rapuh, tepung yang sesuai digunakan ialah tepung halus lembut dan untuk pastry lapis pula, tepung yang sesuai digunakan ialah tepung berprotein tinggi. Okey. Okey, jadi kita lihat bahan yang seterusnya. Okey, cecair. Okay, bahan yang seterusnya ialah cecair. Okay. Jadi cecair yang digunakan untuk membuat pastry adalah seperti air, susu dan juga jus lemon. Okay. Okey, jadi cecair juga adalah sebagai pelembab dan juga sebagai binding agent. Okay, jadi binding agent tu maksudnya menyatukan
dough tersebut lah, okey, membantu menyatukan dough tersebut, okey. Kemudian ia juga membentuk, cecair ini juga akan membentuk gluten. Selain itu ia juga bertanggungjawab untuk melarutkan tepung serta bahan-bahan kering yang lain. Okey. Nah, cecair ini adalah sumber bagi sumber tekanan wap air, iaitu semasa proses pembakaran pastry. Jadi wap semasa pembakaran itu, semasa kita masukkan dalam ketuhar itu akan membantu pastry itu masak. Okey. Kemudian selain itu, ia juga cecair ini juga akan membantu mengaktifkan yeast. Okey, iaitu seperti pastry Danish. Okey, pastry Danish kan ada yeast. Okey, jadi cecair ini akan membantu untuk mengaktifkan yeast. Okey. Dan yang terakhir ialah cecair dikatakan bergantung penggunaannya bergantung kepada jenis pastry, suhu, cuaca ataupun kuantiti bahan. Alright, so ini adalah berkaitan dengan cecair. Okey. Jadi bahan yang seterusnya ialah telur. Bahan yang seterusnya ialah telur. Okey, telur menggabungkan adunan pastry. Kemudian ia juga menambahkan kandungan nutrien dalam pastry. Jadi apakah nutrien bagi telur? Telur mengandungi apa dia? Protein. Jadi itulah sebabnya di sini ditulis menambahkan kandungan nutrien. Selain itu, of course, telur juga meningkatkan rasa dan keenakan pastry. Kemudian yang terakhir sekali, telur membantu dalam proses pembakaran. Menghasilkan wap untuk menaikkan pastry. Jadi ada 4 poin di sini yang berkaitan dengan telur. Lemak. Kita lihat pada lemak pula. Lemak yang digunakan dalam pastry ada beberapa jenis, iaitu mentega, margarin, pastry margarin dan juga shortening. Ada 4 jenis lemak. Yang kedua, lemak meningkatkan kandungan nutrien dan menambahkan kelazatan. Satu, dia meningkatkan kandungan nutrien dan juga menambahkan kelazatan. Biasanya lagi banyak lemak, lagi lazat. Tapi berhati-hati, jangan makan banyak lemak, nanti kita akan jadi obesity pula kan. Dan ada banyak penyakit lain yang akan timbul. So, kontrol lah. Selain itu, poin yang ketiga di sini ialah apabila pastry dibakar, lemak akan membantu memerangkap udara bagi membuat pastry menjadi ringan dan rangup. Dan akhir sekali, pastry margarine. Pastry margarine digunakan di dalam membuat pastry lapis dan juga pastry Danish. Jadi dua jenis pastry ini akan menggunakan pastry margarine di dalam membuat dough-nya. Alright. Gula pula. Gula of course akan memberi rasa. Rasa apa? Rasa manis. Akan memberi rasa kepada pastry, melembutkan gluten. Kemudian gula ini sebelum kita masukkan di dalam dough, kita harus cairkan dia dulu. Cairkan dia dulu, baru kita masukkan dalam kita punya dough. Kemudian poin keempat di sini adalah dua jenis gula yang kita sesuai digunakan untuk membuat pastry, yaitu gula halus dan juga gula caster. Kenapa kita tidak gunakan gula kasar? Kerana gula kasar di sini, tengok poin terakhir, menyebabkan permukaan pastry berkristal apabila masak. Itulah sebab tidak berapa sesuai untuk digunakan. Ya. Jadi kita akan bincang pula tentang 5 langkah merancang menu. 5 langkah. Ini 5 langkah merancang menu ni, cikgu dah bagi tahu dah. Untuk tajuk kita pada bab 4 ini, untuk semua topik-topik yang berkaitan dengan hidangan, langkah merancang dia sama saja, ada 5. Ada 5. Langkah pertama, merancang menu hidangan pastry. Langkah kedua, memilih resepi hidangan pastry. Seterusnya, langkah 3, menyenaraikan alatan dan bahan bagi menyediakan hidangan pastry. Seterusnya, langkah 4, membuat pengiraan kos hidangan pastry. Dan akhir sekali, langkah 5, menyedia, memasak, menghias dan menghidang hidangan pastry.
Okey, jadi semuanya ada 5 langkah merancang menu. Jadi cikgu harap pelajar semua dapat menghafal 5 langkah ini. Okey, alright. Okey, jadi yang last kali kita akan bincang tentang mise en place. Okey, jadi apa itu mise en place? Saya fikir pelajar sudah mahir ataupun sudah faham apa maksud mise en place kan. Okey, alright. So mise en place ini adalah prapersediaan. Okey, yang pertama kenal pasti resepi dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, sediakan bahan-bahan utama bagi penyediaan pastry. Ketiga, timbang dan sukat bahan-bahan dengan tepat. Dan untuk yang poin ketiga ini, kalau boleh pelajar perlulah double check penimbang kamu. Okey, pastikan penimbang kamu tu bukan rosak. Kalau tidak, bila kita timbang, kalau penimbang kita rosak, kalau kita timbang, itu ada memberikan masalah kepada kita punya dough. Okey, alright. Seterusnya, keempat, sediakan inti lebih awal mengikut keperluan resepi. Okey, kalau ada bahan yang perlu dibakar seperti kacang, okey, kena buat dahulu. Kemudian keenam, rendam bahan makanan sekiranya perlu. Dan yang akhir sekali ialah susun bahan-bahan dalam bekas yang sesuai. Sekiranya bahan itu banyak, letaklah dalam pinggan yang besar sedikit. Okey? Dan jikalau bahan-bahan itu cuma sedikit saja seperti rempah-rempah, sediakanlah ataupun letaklah di atas mangkuk yang kecil. Okey? So ini adalah tentang mise en place. Okey? Jadi saya harap pelajar faham. Okey? Dan dapat menghafal mise en place untuk pastry, hidangan pastry. Okey, jadi kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap pelajar semua dapat memahami apa yang sudah cikgu sampaikan. Okey, jadi jika ada yang tidak faham, boleh lagi ulang video ini untuk membuat ulang kaji. Okey, so sekiranya pelajaran cikgu pada hari ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel cikgu untuk mendapatkan lebih banyak video yang menarik. Okey, so jumpa lagi. Bye.